Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar bagaimana nak menggunakan alat ketuk ini bersama dengan buku tamhid. Bagi siapa yang ada buku, boleh tengok pada muka surat 1, pelajaran 1 yang gambar sujud. Okey. Okey. Si alat ketuk ni ada dua barang, iaitu dia punya tempat ketuk ni dengan alat ketuk. Tempat ketuk dengan alat ketuk. Okey. Kalau kita lihat ada lubang. Ini lubang ni bukan syarat untuk kita ketuk dekat dalam lubang ni, tidaklah. Ini sebagai penanda sahaja antara adanya kanan dengan kiri. Adanya kanan dengan kiri. Sebab cara kita nak ketuk, kita mesti ada kombinasi antara ketukan daripada kanan kiri. Okey. Kalau kita ketuk sekali kanan dipanggil satu ketukan. Kalau kita ketuk kanan dengan kiri dipanggil dua ketukan. Kalau kita ketuk sebanyak 5 kali, kita akan ketuk sebanyak 5 kali ketukan. Kanan, kiri dan juga kanan. 2 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ketukan ini bergantung kepada cara kita baca dan bilangan bacaan yang kita akan baca. Okey. Jadi cara pegangnya, sama ada tuan-puan nak pegang macam ni boleh, gini boleh, ataupun gini boleh. Okey, gini boleh. Kita tengok. Dan tidak digalakkan macam ni. Okey. Sebab kalau kita buat macam ni, takut dia terjatuh. Dia terjatuh, dia longgar. Lebih baik kita buat macam ni ataupun ginilah. Okey, mengikut keselesaan masing-masing lah. Kalau saya suka macam ni. Okey. Ada masa saya suka macam ni. Tengok, bergantung kepada pilihan masing-masing. Okey. Yang penting tuan-puan dapat ketuk. Jangan tak boleh nak ketuk. Okey. Jadi masa sesi pembelajaran, sambil-sambil kita guna modul, kita akan guna alat ketuk ini. Okey. Apa fungsi alat ketuk ini? Antara ini yang pertama ialah membentuk disiplin. Okey. Membentuk disiplin dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Walaupun dalam buku tamhid ini kita tak baca Quran lagi dan kita tidak wajib ambil sembahyang lagi walaupun kita belajar buku tamhid ini, dan disunatkan ambil wudu sebab kita nak belajar ilmu kan. Kita nak belajar ilmu, mudah-mudahan dengan kita ambil wudu, ilmu itu mudah masuk, ataupun kita pun rasa selesa dengan kita berwuduk. Sebab syaitan ni dia tak nak orang berwuduk ni. Syaitan suka orang belajar ilmu tanpa wuduk. Kalau kita belajar ilmu dengan wuduk, insya-Allah kita minta jauh daripada syaitan, syaitan yang direjam. Okey. Jadi cara ketuknya macam mana? Okey. Bila kita belajar nanti, kita akan sebut sesuatu sebutan, dan bila kita sebut mesti dengan serentak dengan ketukan. Contohnya kita sebut sa. Okey? Sa. Okey? Sa. Okey, tuan-tuan kalau tengok di rumah tu, kalau dah ada bersedia dengan alat ketuk ni, yang dah ada lah, yang belum ada tu mungkin kita akan bagi kemudian Okey? Yang dah ada tu boleh tengok cara saya buat. Okey? Sebut sambil ketuk. Okey? Bukan kita sebut sa baru ketuk. Itu salah dari segi cara menggunakan alat ketuk ni. Okey. Dan juga tidak boleh kita ketuk dulu baru bunyi. Sa, salah. Mesti serentak. Okey. Sebutan dengan ketukan mesti serentak. Sa. Cuba kita sebut sa sebanyak 10 kali sambil kita ketuk Sambil kita ketuk sa. Okey? Sa. Okey, serentak kan?
Kalau tuan-tuan tengok saya ketuk ni serentak. Okey? Saya biasa gini, atau perempuan atau nak baca ni boleh. Sa, 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 sa. Yang ni kita ketuk sambil sebut. Ketuk sambil sebut dengan serentak. Ketuk. Okey. Jadi bila kita biasakan dengan alat ketuk ni, yang pertama sekali membentuk disiplin. Bila kita sentiasa ketuk antara kanan kiri dengan intonasi yang sama, ia akan membentuk disiplin ilmu, disiplin dalam membaca Quran. Okey, mudah-mudahan bila kita belajar Quran nanti, bila kita baca Quran nanti, kita tidak akan baca Quran dengan tergopoh-gopoh. Kita akan baca secara tartil, satu persatu, supaya jelas dia punya bacaan dan sebutan makhrajnya. Okey? Mudah. Sekarang ni kalau kita nak cara kita buat macam mana? Kita akan ikut alat ketuk. Bukan alat ketuk ikut kita akan ikut alat ketuk. Contohnya saya akan sebut sa sebanyak 5 kali. Sa, 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 sa. Okey. Ataupun saya sebut ketika alat ketuk ni sudah diketuk. Contohnya saya pun masuk dengan sebutan sa. Sa, 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 sa. Okey, nampak? Ayat ni kita akan ikut ketukan supaya bacaan kita ada selang-seli antara kanan dan kiri dan bacaan kita lambat. Bila kita belajar daripada zero ni, daripada bawah ni, mesti kita baca dengan satu persatu. Tak boleh kita nak cepat-cepat, tak boleh nak gopoh-gopoh, supaya kita punya pengajian dan kita punya bacaan menjadi cantik dan sempurna, insya-Allah. Okey? Yang kedua, fungsi alat ketuk ialah menyelesaikan masalah pelajar dalam menyambung bacaan. Okey? Menyelesaikan masalah pelajar dalam menyambung. Sebab kebanyakan orang yang sudah pandai baca Quran tapi dia tak boleh baca Quran dengan lancar. Sebab apa? Sebab dia tak boleh sambung bacaan. Okey, contohnya kalau pelajar yang tidak boleh sambung bacaan, contohnya dia akan baca contohnya Bismillahirrahmanirrahim, mungkin dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab dia tak boleh sambung. Okey, kalau sambung kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ustaz tunjukkan macam mana kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim dengan ketukan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi nampak intonasi antara keduanya. Jadi ustaz tu tak ketuk tadi. Perasan tak? Ustaz tak ketuk, tapi ustaz telah menyambung bacaan tanpa sedar. Yang ketiga, fungsi alat ketuk ini adalah membentuk fokus dalam pembelajaran. Okey, kita belajar sambil ketuk, kita baca sambil ketuk. Kita ada dua otak, otak kanan dan otak kiri. Satu otak membaca, satu lagi kinestetik, gerakan. Ini ketukanlah. Kita baca sambil ketuk. Jadi pembelajaran kita tu boleh dikatakan fokus dan khusyuk lah. Lebih fokus dan lebih mudah untuk kita ingat. Okey, lebih mudah untuk kita ingat. Okey. Jadi fokus. Seterusnya apa lagi? Kita buat latih tubi tanpa sedar. Itu kita akan kena pasti bila kita dah buat latih tubi. Menarik minat belajar dan mengajar. Fungsi alat ketuk ni menarik minat belajar dan mengajar. Bukan sekadar kita baca, tapi kita ada alat ketuk supaya kita minat untuk belajar dan mengajar. Mengajarnya saya sebagai guru, saya begitu berminat untuk mengajar bila menggunakan alat bantu mengajar. Sesi pembelajaran mesti seronok. Okey. Belajar sambil mendengar. Okey. Fungsi alat ketuk juga, kita belajar sambil mendengar. Kita dengar apa? Kita dengar ketukan. Mungkin bila kita pergi ke silibus pelajaran yang lain, kita sudah boleh mengetuk sambil berirama. Ketukan sambil berirama. Contohnya Ustaz ambil satu ayat.
sajada, sajada, sajidun, sujudun. Nah, itu kita baca satu-satu. Bila kita baca sambung, mungkin akan mengeluarkan sedikit irama. Contoh, jangan Ustaz buat. Sajada, sajada, sajidun, sujudun. Kan ada irama tu. Okey. Dan yang seterusnya ialah jadi kita tahu bahawa alat ketuk ini memang berfungsi untuk memudahkan pembelajaran, iaitu teknik. Itu fungsi alat ketuk lah. Sebab selama ni ada dengar Al-Baghdadi belajar ketuk-ketukan. Ya betul lah, Al-Baghdadi belajar asas Quran dengan menggunakan teknik ketukan. Inilah alat ketuk dia. Okey, rasa itu saja berkenaan dengan perkongsian saya berkenaan dengan fungsi alat ketuk ini bersama dengan modul Al-Baghdadi. InsyaAllah pada episod siri akan datang kita akan belajar daripada muka surat yang pertama, macam mana kita nak ketuk dengan huruf-huruf yang telah diadakan dalam modul Nabi Al-Baghdadi itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum.